Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب والصحيح وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, kita sambung kitab Risalah Tauhid ni. Risalah Tauhid muka surat ataupun yang inilah. Muka surat 41 Rumi 28 Jawi. Empat puluh satu Rumi 28 Jawi, 41 Rumi 28 Jawi. Kita membahaskan yang ke-11. Membahaskan sifat yang ke-11. As-sam'u. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-11 as-sam'u. Sama' lah, sama'. Artinya mendengar dengan tiada telinga. Maksud mendengar dengan tiada telinga ni, mendengar bukan mendengar tu dengan telinga. Bukan mendengar dengan telinga macam mana makhluk. Itu maksud dengan tiada telinga tu. Allah mendengar tapi bukan mendengar macam makhluk. Makhluk mendengar pakai telinga. Allah mendengar tak pakai alat. Tak ada alat atau tak ada anggota. Tidak beranggota. Ataupun tidak ada telinga. Gitu. Habis dengar dengan sifat. Hakikatnya Allah yang bersifat sama' mendengar. Hakikatnya ialah sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Baik. Sifat ma'ani yang seterusnya. Sifat ma'ani qudrah, kejap. Qudrah, iradah, selesai, 2. Ilmu, hayah, sama'. Ya. Makna ni yang kelima lah. Rukun sifat ma'ani yang kelima. Iaitu sama', mendengar. Sama macam sifat ma'ani yang lain, sama je, iaitu sifat yang bangsa jenis ada, yang ada pada Allah. Bukannya sifat seperti sifat yang merujuk kepada zat, iaitu wujud. Bukan juga sifat dengan maksud perlu ditolak untuk dapat memahaminya, iaitu sifat salbiah. Bukan. Habis tu sifat yang bangsa jenis ada. Okay, kita dah bahas banyak kali dah bab ni. Qadim lagi azali, berdiri, ada pada zat Allah Ta'ala. Kita nak faham tentang mendengar. Jika kita nisbahkan kepada manusia, jika ada sifat dengar pada manusia, ataupun kita panggil deria. Kalau makhluk macam kita nisbahkan deria. Kita ada deria. Deria dengar lah. Deria pendengaran. Ataupun sifat dengar. Boleh juga. Sama je sifat dengar dengan deria. Maka apabila kita ada sifat dengar, apabila kita ada deria dengar,
Deria dengar tu Allah letak dekat gegendang telinga. Itu adatnya. Kebiasaannya Allah letak dekat dalam telinga ni lah. Telinga lah dalam tu. Dengan adanya deria itu, maka kita boleh mendengar. Kalau tak ada sifat dengar tu, tak ada deria dengar tu, maka tak dapat dengar. Walaupun ada telinga. Jadi kita mendengar bukan dengan telinga. Kita mendengar dengan satu kemampuan untuk mendengar. Yang kita panggil deria. Nisbah makhluk. Dan boleh juga kita nak kata sifat. Sifat dengar. Deria dengar tu sama sifat dengar. Sama. Boleh kita nak nisbah begitu. Jadi bila kita ada deria dengar, bila kita ada sifat dengar, maka kita dapat mendengar. Jika tak ada sifat dengar, tak ada deria dengar, maka tak boleh dengar walaupun ada telinga. Orang yang pekak, dia ada telinga, dia ada gegendang, tapi dia tidak boleh mendengar. Kerana yang boleh kemampuan untuk mendengar tu adalah sifat tu, deria tu. Bukannya telinga. Sebab tu walaupun orang pekak ada telinga, tapi tetap juga dia tak boleh mendengar kerana dia hanya ada telinga. Dia tak ada deria dengar ataupun sifat dengar. Dia tak ada. Jadi sifat dengar inilah yang sifat pendengaran, boleh kita kata gitu, deria pendengaran, yang membolehkan kita mendengar melalui alat yang kita panggil gegendang, melalui anggota yang kita panggil gegendang. Jadi kita faham itu makhluk. Allah tidak begitu. Mendengarnya Allah ini istilah dia panggil inkishaf. Kita akan bahas nanti. Mendengarnya Allah ni tidak menggunakan alat ataupun tak ada anggota, bukan dengar dengan telinga, tak. Kita akan bahas nanti bab tu. Kita kenal makhluk dulu. Jadi makhluk dia dengar, Allah letak secara beradat dekat telinga. Allah letak secara beradat deria penglihatan dekat biji mata, kornea tu. Allah letak deria, apa dia panggil kalau bahasa Melayu, yang kalau jadi kan terasa kan. Kalau kita tutup mata pun kita boleh rasa. Oh kasar, oh lembut, oh panas, oh sejuk. Allah letak deria, kalau bahasa dulu dia panggil jabat. Sekarang deria rasa lah, deria sentuh, deria sentuh. Allah letak di seluruh kulit kita. Lutut pun kita boleh sentuh panas, kita akan terasa. Kaki pun boleh, siku pun boleh, mana-mana kulit kita Allah letak di situ deria rasa kita panggil, ataupun deria sentuh. Allah letak deria bau dekat deria tu, kalau kita nak faham kemampuan untuk bau. Dekat dalam hidung kita ni, apa benda nak sebut tak tahu dalam hidung tu. Lepas tu kita boleh bau. Dekat biji mata, kornea tu, maka boleh kita melihat. Allah letak deria pendengaran dekat gegendang, maka kita boleh mendengar. Allah letak dekat kulit kita deria rasa ataupun deria sentuh, kita boleh tahu walaupun kita tak tengok. Allah letak laka-laka. Okay. Allah letak deria apa kita panggil entah dekat lidah ni, masa masin boleh rasa tu, Allah letak dekat lidah. Kalau kita ambil tangan, kita pegang cili, takkan rasa pedas. Sebab Allah tak letak deria rasa tu dekat jari. Allah letak deria sentuh dekat jari. Allah tak letak. Allah letak deria rasa tu dekat lidah kita. Bila letak masuk mulut, oh bau pedas. Oh bau panas. Oh bau panas. Oh panas tak? Panas kat deria sentuh pun boleh. Apa? Masin. Manis. Allah letak kat sini. Tak boleh rasa masin dekat jari. Tak boleh. Sebab Allah letak kat situ. Itu makhluk. Itulah makhluk. Jadi makhluk ni Allah letak secara beradat di tempat yang tertentu. 5 panca indera tu. Melihat, mendengar, bercakap, dekat anak lidah Allah letak. Dalam kat lidah tu. Allah letak deria cakap, deria kata. Kita boleh kata deria kata atau kemampuan untuk berkata-kata, bercakap. Allah letak kat situ. Maka dia kat situ. Allah tak letak kat tangan. Kau faham tak? Kau cakap lah. Kau dengar lah ni. Tangan aku bercakap. Mana boleh? Tangan tak boleh cakap. Allah tak letak kat situ. Deria kata tu. Allah letak kat sini. Jadi, orang duk cakap. Bila kita panggil tak menyaut. Kita panggil dia, tak menyaut. Kita panggil dia, tak menyaut. Kita kata apa ni? Hang ni tak ada telinga ke?
Tak ada telinga ke hang ni? Kau ni tak ada telinga ke? Sebagai majaz saja. Majazi. Maksud kita, engkau ni tak ada deria pendengaran ke? Engkau ni tak ada sifat mendengar ke? Sampaikan aku panggil tak menyahut? Tapi kita cakap majaznya secara kiasannya kita kata, engkau tak ada telinga ke? Panggil-panggil, tak menyahut. Kalaulah maksud telinga tu telinga betul, bukan majaz, bukan sindiran, maka orang yang ada telinga boleh dengar. Macam mana orang pekak ada telinga tapi tak boleh dengar? Bukan maksud tu. Maksudnya, engkau ni tak ada deria pendengaran ke? Aku panggil ni tak nyahut-nyahut. Tapi kita majazkan dia, kita kiaskan dia, engkau ni tak ada telinga ke? Kita tanya dia tak jawab. Kita tanya dia tak jawab. Kita tanya dia, kau ni tak ada mulut ke nak jawab? Bukan mulut. Semua orang bisu ada mulut. Tapi tetap tak boleh bercakap juga. Itu sekadar kiasan saja. Okay. Kerana Allah letak secara beradat. Letak di situ. Macam mana Allah letak panas dekat api, sejuk dekat ais. Allah letak basah dekat air. Begitu juga Allah letak deria pendengaran kita dekat ni. Allah letak deria penglihatan kita dekat sini, biji mata. Allah letak deria kata berkata kita dekat anak tekak. Allah letak deria sentuhan kita kat seluruh tubuh. Allah letak deria bau dekat ni. Entah mana dalam ni lah. Allah letak secara beradat. Boleh tak kalau Allah nak letak tempat lain? Boleh. Tapi Allah tak buat. Allah buat secara beradat. Macam mana Allah buat letak panas tu dekat api? Boleh tak Allah nak letak panas tu bukan dekat api? Boleh. Boleh tak api tak panas-panas? Boleh. Tapi beradatnya Allah letak begitu. Jadi nanti kalau Allah nak letak, Allah nak buat, bolehlah tengok pakai tangan kat sini. Boleh. Bau pakai siku. Boleh. Tapi secara beradatnya Allah letak bau kat sini. Lihat pakai buku lali. Angkat kaki baru nampak. Sebab deria penglihatan Allah letak kat buku lali. Boleh, boleh. Tapi beradatnya Allah letak kat sini. Kita nak bagi tahu adatnya saja. Jadi makhluk memerlukan alat iaitu gendang dekat telinga, dalam telinga dia untuk mendengar, yang mana Allah letak sifat ataupun deria dengar dekat deria pendengaran. Allah mendengar dengan sifat ketuhanan, tidak melalui alat anggota tadi, dengar direct tanpa alat perantara, tanpa anggota perantara. Istilahnya dengar dengan sifatnya. Ataupun yang paling tepat, Allah yang bersifat sama', Allah yang bersifat mendengar, dapat mendengar. Gitu aja. Dan sambung lagi. Dengan dia, dengan sifat sama', dengan Allah yang bersifat sama' tadi, Allah yang bersifat dengar tadi, terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud. Terang dan nyata pada tiap-tiap maujud. Terang dan nyata. Macam kita dengar kan, ada orang cakap, kan kita sampai maklumat kita terang dan nyata. Lepas kita faham apa melalui dari telinga kita. Kita dengar dia cakap, faham. Terang dan nyata. Tapi kena guna sini. Tapi kalau gini, tak terang. Jadi terang dan nyata. Inkishaf. Inkishaf ni, kalau kita bahasa Melayu pun kita panggil kasyaf. Kasyaf. Kasyaf ni dia dapat tahu satu perkara gaib. Inkishaf tu kita boleh kata terkasyaf. Ataupun ternyata, terterang, terbuka. Apa yang Allah mendengar, bila maksud mendengar tu adalah nyata pada Allah. Terang pada Allah. Terang bukan cahaya, terang. Faham, boleh kata faham. Terbuka. Jadi, dengan dia terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud. Tiap-tiap yang maujud. Allah ada sifat dengar, sama'. Bila Allah ada sifat dengar, maka dengan sifat, bila Allah ada sifat dengar, maka Allah mendengar. Bila Allah ada sifat dengar, maka Allah boleh mendengar. Bila Allah ada sifat dengar, dia panggil dengar tu sama'. Bila Allah ada sama', dia panggil sifat. Sama' tu sifat atau sifat dengar, sifat. Bila ada sifat sama',
dengar, maka Allah boleh mendengar. Boleh mendengar tu kalau nak ambil istilah namanya samaratus sifat. Dengan ada sifat sama, dengan ada sifat dengar, maka boleh mendengar. Kalau tak ada sifat dengar, tak boleh dengar. Macam orang pekak tadi. Bila ada deria dengar, maka boleh dengar. Tak ada deria dengar, tak boleh dengar. Jadi, dengan Allah itu kita dah faham ada sifat dengar. Maka dengan ada sifat dengar, maka Allah boleh mendengar. Mendengar tu dia panggil samaratus sifat. Okay. Kemudian, samarah tu macam buah, hasil. Hasil. Jadi, bila Allah boleh mendengar, mendengar apa? Sekalian yang ada, apa kat sini? Tiap-tiap yang maujud. Maujud tu adalah. Allah, bila Allah ada sifat dengar, sama, maka Allah boleh mendengar. Mendengar tu samaratus sifat. Mendengar tu hasil daripada Allah ada sifat dengar. Bila ada sifat dengar, bolehlah mendengar. Itu memang kita duk bercakap selalu pun. Ada mata boleh melihat. Ada telinga boleh mendengar. Jadi bila Allah ada sifat dengar, maka boleh mendengar. Mendengar setiap tiap-tiap yang ada. Mendengar tiap-tiap yang ada tu dipanggil takluk. Tak susah pun. Kita kata manusia. Allah ada sifat dengar. Bila Allah ada sifat dengar, maka Allah boleh mendengar. Mendengar apa? Mendengar makhluk bercakap. Allah boleh dengar. Jadi, yang dia sebut di sini, mendengar tiap-tiap yang maujud. Maujud tu ada. Allah mendengar tiap-tiap yang ada. Setiap yang ada. Apakah ada? Kita dah bahas banyak kali. Kita kena faham betul perkara yang maksud ada tadi. Apakah ada? Ada tu apa? Pertama, Allah ada tak? Allah ada. Maka Allah tu ada. Allah tu jenis ada. Sifat Allah ada tak? Sifat Allah, sifat makni. Qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kalam. Ada tak? Adalah sifat Allah ada. Maka namanya jenis ada. Maka namanya jenis ada. Okay. Kita ada tak? Kita ada. Itulah dia. Sekarang ni kita nak faham Allah dengar apa. Sebab kalau gini, dengan sifat sama, Allah yang bersifat sama, terang dan nyata pada tiap-tiap yang berkata-kata, berbunyi. Senang kita faham. Siapa yang bercakap, ada bunyi apa, semua Allah dengar. Itu senang. Sebab kita gitulah. Aku mendengar. Sebab aku tak pekak. Aku mendengar orang bercakap, mendengar motor, mendengar kereta, mendengar bunyi, mendengar lagu, mendengar bercakap. Semua mendengar. Senang kita faham. Sebab kita sebut mendengar. Kalau kata Allah dengar dengan terang dan nyata, macam kita, iaitu setiap yang ada bunyi, orang bercakap, bunyi bas, bunyi menangis, bunyi seronok, bunyi macam-macam kita boleh dengar, bunyi pecah. Maka kata-kata Allah dengar apa? Dengar orang bercakap, dengar binatang mengaum, dengar semua. Senanglah faham. Dan memang Allah dengar pun. Memang Allah dengar pun perkara tadi. Takkanlah kita dengar Allah tiba-tiba tak dengar. Dengar. Cuma dalam kitab kita, dia tak kata dengar bunyi macam tadi. Yang Allah dengar ni adalah terang dan nyata adalah tiap-tiap yang maujud. Bukan tiap-tiap yang berbunyi. Kita, makhluk, kita dengar juga. Tapi kita dengar tiap-tiap yang berbunyi. Yang tak ada bunyi, kita tak boleh dengar. Kita hanya dengar yang bunyi. Apa saja ada bunyi, bolehlah kita dengar. Habis merah. Merah bunyi ke tidak? Merah tu color, bukan bunyi. Maka tak boleh dengar merah. Boleh dengar meja? Tak boleh dengar meja. Tapi kalau hentak meja tu, bolehlah dengar. Tapi kalau meja duduk diam-diam, tak boleh dengar. Sebab meja mana bukan jenis bunyi. Meja jenis fizikal, bukan jenis bunyi. Maka macam mana nak dengar meja? Dengar siku boleh tak? Dengar siku. Siku ni bukan jenis keluar suara. Jadi aku tak boleh dengar lah siku. Mulut kau bercakap, lidah kau bercakap, aku boleh dengar. Mudah kita faham gitu kalau macam tu kan? Mudah kita faham.
Kalau kita kata Allah macam tu pun mudah nak faham. Allah mendengar kita bercakap, Allah mendengar kita buat bunyi-bunyi, Allah mendengar segala-galanya. Bunyi-bunyian, senang faham. Tapi dalam kitab kita kata bukan Allah mendengar bunyi. Allah mendengar tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap yang ada. Apakah dia ada? Apakah maksud ada? Maksud ada tu adalah yang boleh dicerap dengan panca indera, yang boleh dikesan dengan panca indera. Itu namanya ada. Sekarang ni ada tak ni? Ada. Kitab ni ada. Ada. Sebab kita dapat rasa, dapat tengok memang ada ni. Dapat cerap dengan panca indera. Biru ni ada. Merah ni ada. Putih ni ada. Kenapa kata ada? Sebab dapat dicerap dengan panca indera. Penumbuk ni ada ni. Tangan ni ada. Semua ada. Orang pula. Orang ni ada orang ni. Ada. Mata ada. Hidung ada. Itu jenis ada. Habis tu ambil garam letak kat lidah. Rasa masin. Masin tu ada. Garam ada. Memang ada dah garam. Confirm ada garam. Masin. Masin pun ada. Jadi apakah ta'arif ada? Ta'arif ada adalah ataupun ta'arif maujud. Wujud ada. Adalah yang boleh dicerap, boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Maka dia tu ada. Jadi maknanya kita boleh kata mouse ni ada. Merah pun ada, mouse pun ada, hitam pun ada. Ni merah ni pun ada. Cahaya pun ada. Telefon pun ada, warna-warni pun ada. Skrin pun ada. Ada, yang penting dapat. Ni, terasa angin. Terasa apa? Angin tu kan? Rasa tak dengan tangan? Rasa ada. Janji dapat cerap dengan panca indera, ianya ada. Jadi, dah faham maksud ada tu apa? Dah faham dah. Maka Allah mendengar dengan terang dan nyata tiap-tiap yang ada. Bukan tiap-tiap yang berbunyi. Tiap-tiap yang ada bunyi, tak ada suara. Awak seorang je yang tak ada suara. Yang lain semua ada suara. Ada orang kata tak ada suara. Ish. Orang lain semua senyap je. Kadang-kadang bila ada apa-apa masalah, carilah salah diri sendiri dulu. Ini asal tak punya suara, terus type. Cari salah diri sendiri dulu. Tak buka volume ke, tak slow ke apa ke. Ini asal cari salah yang lain dulu. Orang lain elok aje. Okay. Jadi janji ianya ada. Allah boleh dengar. Jadi tak samalah dengar Allah dengan kita. Yang pertama, kita dengar hanya yang berbunyi-bunyian saja. Tak ada bunyi, kita tak boleh dengar. Boleh dengar ni putih, merah ni boleh dengar. Merah mana boleh dengar? Merah boleh tengok, boleh lah. Dengar mana boleh. Tapi dia ada tak? Ada tu. Maka Allah boleh dengar. Apa? Allah boleh dengar merah, putih, kuning, hijau, putih balik, hitam. Allah dengar. Allah dengar apa? Allah dengar mata. Allah dengar kening. Allah dengar. Janji ianya ada. Martabat dia ada, Allah boleh dengar. Allah boleh dengar. Jadi, tak samalah dengar kita dengan Allah. Dengar kita hanya limited kepada yang ada bunyi sahaja. Yang tak ada bunyi, tak boleh dengar. Okay. Apa lagi yang ada selain pada kita makhluk ni? Allah ada tak? Allah ada. Allah dengar Allah. Allah ada sifat. Ada sifat Allah apa? Qudrah. Allah dengar qudrah. Dengar qudrah macam mana tu? Hakikat sebenar, bagaimana sifat sama', sifat Allah, sifat pendengar Allah. Macam mana nak mendengar, kita tak tahu. Tak sampai. Tapi kita kena pegang, Allah mendengar. Allah mendengar yang ada. Allah ada tak? Ada. Maka Allah dengar Allah.
Ada tak kidam? Ada tak qudrah? Ada, Allah dengar qudrah. Iradah ada, Allah dengar iradah. Sebab janji ada, Allah dengar. Ada tak buku? Ada, Allah dengar buku. Ada tak dinding? Ada, Allah dengar dinding. Bukan Allah dengar dinding yang diketuk. Itu bunyi memanglah makhluk pun boleh dengar. Jadi Allah dengar baju, Allah dengar seluar, Allah dengar kaki, Allah dengar semua, Allah dengar. Janji ianya sampai kepada martabat ada, maka Allah dengar. Nah, tu maksudnya. Dan dengan maksud Allah yang bersifat sama' tadi, yang bersifat dengar tadi, terang dan nyata, atau bahasa mudah untuk mudah, mesti dia tak buka tadi tu. Tadi masa audio tadi dia kena tekan apa tah, saya dah lupa dah. Tapi ada tekan masa masuk tu, masa masuk Zoom tu, dia ada tekan kan no audio apa tu kan. Adalah. Salah dia, bukan masalah kita. Jadi kita hanya dengar bunyi, Allah tidak. Allah dengar janji, martabatnya ada, Allah dengar. Allah dengar sifat iradah. Allah dengar apa-apa saja, Allah dengar. Caranya Allah sendiri yang tahu. Kalau itu Allah dengar dirinya sendiri. Sebab tu dia kata kat sini, sama ada yang maujud itu qadim. Qadim tu Allah lah. Seperti ia mendengar akan kalamnya. Allah mendengar kalamnya. Sebab kalamnya ada. Sifat kalam tu ada. Maka Allah dengar kalam. Tapi kalam Allah tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersusun, tidak bersuara. Macam mana boleh dengar? Tak pelik pun. Sebab Allah boleh dengar dinding. Bila kita bercakap, makhluk bercakap, Allah dengar apa yang kita cakap dan Allah dengar kita. Dengar kita? Dengar kita cakap? Tak, Allah dengar yang kita cakap. Suara tu memang Allah dengar. Dan Allah dengar juga kita. Kita bercakap dengan Allah. Kita orang tu Allah dengar. Jadi bila kita bercakap, Allah dengar dua. Yang pertama, Allah dengar apa yang kita cakap. Yang kedua, Allah dengar kita. Sebab kita ni ada tak? Kita ni ada. Allah dengar kita. Kalau kita bercakap dengan orang, kita hanya dengar apa yang orang cakap aja. Tuan diri kita tak dengar. Ahmad bercakap dengan kita. Bila Ahmad bercakap, kita hanya dengar apa yang Ahmad cakap. Suara Ahmad je yang kita dengar. Ahmad kita tak dengar. Tapi Allah dengar Ahmad dan dengar apa Ahmad cakap. Ahmad dengar Ahmad. Tu kita tak ada. Sebab kita hanya faham nak dengar mesti ada bunyi. Nak dengar mesti jenis gelombang. Sedangkan Allah mendengar janji ianya ada, Allah dengar. Maknanya Allah dengar tak orang bisu? Dengar. Dia bisu, dia tak bercakap. Memang dia tak bercakap. Bila dia tak bercakap, tak adalah suara. Tapi Allah dengar dia. Allah dengar orang tu. Dengar diri dia. Dia cakap dalam hati. Bukan Allah dengar dia. Macam mana nak dengar? Itulah. Hebatnya. Maha mendengar itu. Maha mendengar. Maka kita dapat faham, kita hanya mendengar yang ada gelombang, ada bunyi. Allah mendengar segala-gala yang ada, sama ada bunyi ataupun tak ada bunyi, Allah dengar. Janji dia tu ada. Jenis ada. Kalau dia jenis tak ada, macam mana nak kata dengar kan? Jenis tak ada kan? Jadi, sambung lagi. Yang ada itu harus ataupun yang ada tu harus. Kita lah harus, makhluk. Boleh ada, boleh tak ada. Sama ada yang harus telah ada, Allah dengar telah ada, yang telah berlaku tu Allah dengar. Yang memang duk ada, sedia ada, Allah dengar. Yang lagi akan diadakan pun Allah dengar. Akan datang, adalah perkara-perkara baru yang ada, maka Allah dengar juga. Jadi bukan Allah dengar sekarang je, akan datang Allah tak dengar. Tak, akan datang pun Allah dengar. Allah dengar macam mana? Bila perkara yang akan datang tu ada, Allah dengar lah nanti. Sekarang, Allah dengar tak Allah dengar tak bayi? Bayi tu tak ada pun lagi. Bila bayi tu dilahirkan? Bayi tu dilahirkan 3 tahun lagi. Nak dengar macam mana dia tak ada? Nanti 3 tahun lagi bila bayi tu lahir, Allah dengar. Allah dengar suara bayi tu menangis dan Allah dengar bayi tu sendiri. Allah dengar bayi tu sendiri. Okay. Jadi setiap yang ada Allah dengar. Tapi kita ingat, kalau Allah dengar dirinya sendiri tak ada masalah. Sebab Allah tu kekal. Makhluk dia akan musnah.
Allah dengar tak kita ni? Allah dengar. Kita bercakap, Allah dengar. Diri saya pun Allah dengar. Dua Allah dengar. Okay. Kita ni akan musnah. Kita akan binasa. Apabila kita binasa nanti, kita dah tak ada nanti, dah tak ada dah kita, maka terputuslah, terputuslah takluk sama Allah. Terputus. Dengan maksud, Allah tak dengar dah lah. Kenapa pula Allah tak dengar? Dah kita tak ada. Dah kita, bila kita tak ada nanti, maka terputuslah takluk sifat sama. Maka sifat sama Allah dengan kita tak ada kena-mengena dah. Tak ada dah. Sebab apa? Sebab kita tak ada. Jadi pelik kata. Boleh tak Allah mendengar? Boleh. Boleh tak Allah mendengar anak dia? Mana boleh? Sebab anak dia mana ada? Nak dengar macam mana? Jadi kata, Allah tak boleh. Ada perkara yang Allah tak dengar. Oh, tak boleh kata gitu. Bukan semua yang Allah dengar. Ada yang Allah tak dengar. Apa yang Allah tak dengar? Allah tak dengar anak dia. Lah, anak dia tak ada. Macam ni kita kata. Macam ni kita kata yang tak ada tu dia tak dengar. Dah dia tak ada, bukan takluk sama, dah tak ada. Itulah istilah. Jadi bila seseorang itu ada, maka bertakluklah dia tu dengan sama Allah. Maka Allah sentiasa mendengar dia. Bila dia musnah, dia dah tak ada, maka terputuslah takluk sifat sama, terputuslah sebab dah tak ada. Walaupun terputus sifat sama Allah dengan yang dah tak ada tadi, tapi takluk ilmu mengetahui ada. Tak putus. Allah mengetahui. Sebab perkara yang Allah mengetahui sama ada perkara yang ada ataupun perkara yang mustahil pun Allah tahu. Jadi takluk ilmu tidak terputuslah. Allah tahu kita jadi apa akan datang apa. Dari segi samak terputuslah, iaitu Allah tak dengar adalah kita. Kenapa Allah tak dengar kita? Dah engkau tak ada. Nah, dengar macam mana engkau dah tak ada? Allah hanya dengar yang ada. Yang tak ada, kita tak boleh katalah Allah tak dengar yang tak ada. Pelik cakap. Pelik. Orang bercakap pelik. Orang bercakap pelik. Allah dengar yang tak ada. Allah tak dengar yang tak ada. Allah tak dengar perkara yang tak ada. Pelik. Cakap macam orang mabuk. Dah tak ada dengar macam mana? Jadi, apabila terputusnya sifat samak kerana orang tu dah tak ada, tapi ilmu Allah tetap ada, iaitu dengan maksud sentiasa berhubung. Dengan maksud Allah tahu apa yang akan jadi nanti, dibangkitkan balik ke apa, tetap dalam ilmu Allah. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Tahu tu sifat ilmu. Kita cerita tentang samak mendengar. Dan tidak ada sesuatu. Sambung lagi. Adakah bermaksud Allah mendengar lintasan dalam hati kita? Mari kita tengok, kita bahas tu. Ada soalan. Adakah bermaksud Allah mendengar lintasan hati kita? Okay. Mari kita baca sikit, lepas tu kita tengok soalan tadi tu. Dan tidak ada sesuatu perkara yang tiada didengarnya. Allah ni tak ada satu perkara yang tak dengar. Semua Allah dengar. Janji ianya ada. Janji ianya ada, kita nampak, kita tak nampak, kita dengar, kita tak boleh dengar, itu kita. Tapi Allah boleh dengar, janji ianya ada. Okay? Tak ada pun yang Allah tak boleh dengar. Semua Allah boleh dengar, janji ada. Dan tiada terdinding dengarnya itu. Tiada terdinding dengarnya itu dengan sebab jauh atau bising. Kita makhluk terdinding dengan jauh. Kalau jauh, walaupun bersuara, tapi kita tak dengar. Kita tak boleh dengar. Walaupun ada suara, sebab jauh. Ataupun terlalu bising. Tak boleh dengar juga. Ambil radio, buka kuat-kuat, letak kat telinga. Tak dengar. Padahal ada suara. Kerana kita terdinding dengan bising, kita terdinding dengan jauh, terlalu dekat. Dan sama ada bersuara atau tiada bersuara. Allah dengar sama ada sesuatu yang ada itu bersuara ataupun tak ada suara. Kita yang ada suara je boleh dengar. Yang tak ada suara macam mana nak dengar? Itu kita. Allah sama ada bersuara atau tidak bersuara. Bunyi atau tidak berbunyi. Allah dengar.
Dia bagi contoh, maka yang tiada suara seperti ia mendengar dirinya sendiri berkata-kata. Yang sebut tadilah, sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah tidak bersusun, maka Allah dengar. Sifat kalam Allah tu sendiri. Habis sifat kalam Allah tidak bersuara, tidak bertersusun. Ya, boleh dengar. Habis tak ada suara, Allah boleh dengar. Itu dari segi Tuhan. Ketuhanan. Kemudian, kita pula. Tengok kita pula. Kita, makhluk, mendengar perkara yang ada getaran bunyi. Dan banyak limitation dengar kita. Kita tak dapat dengar dinding, tak dapat dengar lantai, tak dapat dengar meja, kursi, buah anggur, buah apple. Tak boleh dengar tanah, tak boleh dengar cahaya, tak boleh dengar warna. Sedangkan semua tu ada. Sebab dia tak ada bunyi, maka kita tak boleh dengar. Allah mendengar. Kerana Allah mendengar, sama ada bersuara ataupun tak bersuara, janji ianya jenis ada. Okay. Allah mendengar dengan sifat. Maknanya makhluk dengar dengan alat. Iaitu alat gegendang. Itu pun terbatas pada bunyi sahaja dan banyak syarat-syarat. Kalau angin sangat kuat, tak boleh dengar juga. Macam kita cakap atas motor. Cakap, apa benda kau cakap ni? Pergi tepi sikit ni. Kita nak pergi mana? Kiri ke kanan? Jerit. Tak dengar juga orang kat belakang. Sebab angin kuat. Banyak limitation. Kalau jauh sangat tak boleh. Kalau dekat sangat tak boleh. Dan kadang-kadang ada frekuensi yang tertentu. Ada frekuensi yang tertentu. Kadar suara yang tertentu. Hanya anjing je dengar. Kita tak boleh dengar. Hanya dolphin je dengar. Kita tak boleh dengar. Maknanya banyak limitation. Terbatas pendengaran kita. Allah tidak begitu. Ada suara, tak ada suara, Allah mendengar. Dengan kita dapat faham, Allah mendengar haiwan, suara haiwan, Allah mendengar haiwan itu sendiri, Allah mendengar tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan berzikir Allah dengar. Allah tumbuh-tumbuhan berzikir mana ada suara? Ya, tapi Allah dengar sama ada bersuara atau tak bersuara. Allah mendengar batu-batu. Allah, semua Allah dengar. Sebab tu semua makhluk yang hidup semua berzikir. Maka Allah mendengar. Sama ada bersuara ataupun tak bersuara. Allah mendengar panas, Allah mendengar sejuk, Allah mendengar kering, Allah dengar basah, Allah dengar manis, Allah dengar masin, Allah dengar masam. Macam mana nak dengar masam? Masam tu bukan jenis ada bunyi. Dia jenis kat lidah. Itu kita. Itu kita. Allah dengar semua. Walaupun ada khilaf dengan sifat idrak kat situ, itu fardu kifayah, kita tak payah bahas. Ada kata Allah tak dengar masam masin. Allah tak dengar panas, Allah tak dengar sejuk kering, Allah tak dengar. Habis tu Allah tak tahu ke? Allah tahu dengan sifat ilmunya. Habis tu macam mana Allah tahu manis masin tadi? Allah tahu dengan sifat idrak. Itu fardu kifayah. Dia tak termasuk dalam 50 tu. Fardu kifayah. Tapi kita ambil yang mudah sikitlah. Iaitu Allah mendengar basah, masam, masin, manis, pahit, semua Allah dengar. Kita hanya boleh merasa saja. Allah dengar. Dekat syurga nanti, Allah akan meningkatkan kemampuan sifat ahli syurga. Kita ni, tahap pendengaran kita ni, ada limit, ada volume dia. Kekuatan tu ada. Para Nabi dan Rasul, kuat dia lain. Dari segi kekuatan tubuh badan, kekuatan mendengar, kekuatan membau, kekuatan bercakap, kekuatan melihat, semua lain. Kuat daripada kita. Volume tu kuat. Sekarang kita lemah aja. Jadi setiap makhluk berbeza. Allah letak kekuatan telinga dekat binatang-binatang. Jauh pun dengar. Allah letak kekuatan bau beribu kali ganda, beratus kali ganda dekat anjing. Sebab tu dia boleh bau. Walaupun 7 kaki dalam tanah, dia boleh bau. Kenapa kita tak boleh bau? Sebab Allah naikkan volume kekuatan bau dekat anjing. Yang dengar binatang apa yang kita basic spec. Boleh kata gitu. Boleh kata gitu. Kita basic. Basic spec. Yang kalau kereta tu yang E.
MT. Bukan G. Lebih-lebih lagi bukan SE. Lebih-lebih lagi bukan advance. Kita cuma basic. Basic aja. Semua basic. Para rasul Allah angkat advance. Orang yang ada masalah kesihatan apa Allah rendahkan. Cacat ke apa Allah rendahkan. Binatang ada yang Allah naikkan, ada yang Allah rendahkan. Anjing Allah naikkan tahap baru. Mungkin mata dia kurang ke apa, tak tahulah. Kena kaji lah tu. Binatang-binatang yang telinga dia power apa? Yang kuat telinga dia. Yang kuat dia punya pendengaran. Allah naikkan tinggi. Dari segi penglihatan Allah naikkan. Allah rendahkan yang lain, naikkan yang lain dan sebagainya. Di syurga nanti, lintah. Oh, lintah boleh apa? Dengar? Ke apa? Oh, ular kot. Kan, lintah. Tak kisahlah. Kita kena kaji lah tu. Jadi, di syurga nanti, Allah akan upgrade kita punya penglihatan, pendengaran, bau, macam telinga lintah. Oh, maknanya lintah Allah angkat. Aku naikkan volume kekuatan pendengaran dia sehingga satu tahap yang tinggi. Kita basic aja. Di syurga nanti Allah akan angkat kekuatan bau semualah, penglihatan, pendengaran, telinga, mulut semua. Allah angkat 10,000 kali ganda. Kekuatan mata, kekuatan telinga, kekuatan pendengaran tadi. Allah angkat 10,000 kali ganda. Maka nanti di syurga kita dapat melihat semua perkara dan kita dapat mendengar semua perkara, janjinya ada. Kita dapat melihat bunyi-bunyian. Ada orang main muzik. Oh, bestnya muzik. Kita dapat dengar dan kita dapat tengok muzik tu. Tak tahu nak cakap macam mana. Bila kita dengar, kalau kita dengar apa-apa, kita boleh dengar dan kita boleh nampak. Allah angkat 10,000 kali ganda. Masa kita makan tu, sedapnya kita makan tu, lidah kita 10,000 dia punya tahap sensitivity. Sedap sungguh. Kemudian kita bau yang sedap tu 10,000 kali. Sedap sungguh, bau sedap sungguh dalam masa tengah makan tu. Kemudian kita boleh dengar makanan tu. Itu tak boleh nak bayang macam mana. Kita boleh dengar, sedapnya dengar makanan tu. Ui, sedap dengar makanan. Sedap kat mulut. Itu sekarang. Dengar makanan. Dengar makanan. Makanan tu berbunyi-bunyi ke? Bukan dengar makanan. Memang tak boleh bayang nak syurga kan? Dan kita melihat, sedapnya kita lihat tu 10,000 kali ganda. Macam kita sekarang kata, Allah sedap. Macam tu kan? Tengok Allah ayam goreng sedapnya. Oh, tengok itu sedapnya. Tengok baru tak rasa lagi. Dah sedap. 10,000 kali ganda. Kita bau 10,000 kali ganda sedap. Jadi sedap sungguh. Kita bukan hanya makan dengan lidah, dengan mulut saja. Kita makan dengan hidung, dengan mata, dengan telinga. Dengan rasa. Semua kita makan. Sebab Allah, kenapa boleh rasa pula? Kenapa boleh dengar makanan tu sedap? Kenapa boleh tengok makanan tu sedap? Boleh bau makanan tu sedap? Boleh rasa makanan tu sedap? Rasa tu biasalah sedap. Kerana Allah tingkatkan kemampuan pendengaran, penglihatan 10,000 kali. Maka kita dengar. Kenapa ni? Aku tengah dengar kari kambing. Allah sedapnya dengar. Dengar kari kambing. Kari kambing sedap makan. Bau sedap. Dekat atas dunia Allah dah bagi sikit. Kadang-kadang kita tak makan. Kita bau je dah sedap dah. Allah sedapnya bau kari kambing. Allah bagi, sedangkan sedap di mulut bukan di hidung. Tapi Allah bagi dah kat situ. Kadang-kadang kita tengok. Bila dia menggelegak, dia pecah lemak. Pecah minyak. Pecah lemak, pecah minyak. Kita tengok dengan kuning dia tu. Dengan pecah minyak dia tu. Allah sedapnya kari kambing. Tengok pun boleh sedap. Boleh. Allah dah bagi siap-siap dah. Tapi dengar, tak boleh. Dengar blub-blub. Tak rasa sedap pun. Tapi di syurga nanti, bila Allah tingkatkan 10,000 kali ganda, maka kita boleh dengar sedap tu. Dengar kari kambing tu sedap. Bukan dia menggelegak. Bukan. Dengar kari. Macam mana dengar kari? Macam itulah. Sedapnya dengar kari. Sedapnya bau kari. Sedapnya tengok kari. Sedapnya makan kari. Itu biasalah. 10,000 kali ganda. Maka kita dapat mendengar
Sama ada bunyi ataupun tak ada bunyi, janji ianya jenis ada, kita dengar. Sekarang pun ada juga yang Allah tingkatkan kemampuan sifat dengar dekat orang buta. Apabila Allah tarik mata dia, maka Allah bagi kekuatan mata yang sepatutnya dia boleh melihat, Allah tarik, Allah bagi dekat telinga. Maka dia boleh dengar tu, halus dia boleh dengar. Sebab tu dia boleh berjalan kadang-kadang dia ketek, dia boleh halus. Kadang dia pegang, dia rasa lebih pada yang lain. Kerana Allah tarik satu nikmat, Allah bagi yang lain, kuat, upgrade. Dia punya deria yang lain. Sebab bila Allah tarik, Allah bagi yang lain. Allah tarik mata, Allah bagi kat telinga kuat. Allah bagi dekat sentuhan dia. Dia sentuh tu dia tahu tak? Ni duit RM10. Ini duit RM50. Ini duit RM5. Dia rasa je. Kita tak boleh. Tak rasa. Sebab deria sentuh kita tak power. Tak cukup. Basic spec. Tapi bagi orang buta, Allah bagi yang lain. Allah bagi special edition. Iaitu pegang aja. Dari segi apa special edition dia? Rasa ataupun dengar. Kenapa Allah bagi lebih? Rugi untung lah dia. Allah tarik mata dia. Allah bagi lebih yang tu. Allah buat sekarang. Memang ada. Yang kita panggil, mungkin kita panggil insting. Kan? Kita rasa dah tahu kan? Insting. Yang demikian. Apa dah? Yang demikian nyatalah dan terangnya. Yang demikian Allah yang bersifat dengan dengar tadi, Allah yang ada sifat dengar tadi, yang ada sama' tadi, nyata dan terang. Tuhan itu wajib baginya bersifat mendengar, sama ada bersuara atau tiada, diulang balik, jauh atau dekat, zahir atau tersembunyi, perlahan atau kuat, ada suara atau tak ada suara. Okey, mari kita tengok soalan tadi. Mana soalan tadi? Dia kata, adakah bermaksud Allah mendengar lintasan dalam hati kita? Okey. Lintasan dalam hati ataupun kita panggil macam niat tu, itu ada ke tak ada? Ada. Gini. Kita sebelum nak kata Allah dengar ataupun tidak, kita kena letak status dia dulu. Kita letak status dia ni jenis ada ke jenis tak ada. Jika kita letak ianya status jenis ada, maka Allah dengar. Jika status tu kita letak jenis tak ada, maka Allah tahu. Allah tahu. Bukan maksud Allah tak dengar bermakna Allah tak tahu. Allah tahu. Tapi dia jenis tak ada. Bukan takluk sama. Maka macam mana Allah tak tahu ke? Lah tahu tu ilmu, bukan sama. Jangan salah takluk. Contoh kan kita selalu sebut ini handphone. Ni petak segi empat. Segi empat ni ada ke tak ada? Segi empat ni mana ada? Yang ada telefon. Yang ada merah warna-warna. Segi empat mana ada? Dia jenis sungguh. Tak boleh dinafikan dia segi empat. Segi empat tepat. Tak boleh dinafikan. Tapi segi empat tepat mana ada? Faham-faham aja. Maka dia amrun i'tibari. Maka dia ada ke tak segi empat tepat? Tak ada. Maka Allah tak dengarlah segi empat tepat. Bila Allah tak dengar segi empat tepat, habis itu Allah tak tahu ke? Kejap. Tahu takluk ilmu. Jangan campur. Allah tahulah. Sebab Allah tahu segala perkara. Perkara yang ada, Allah tahu. Perkara yang mustahil pun Allah tahu. Allah tahu semua perkara. Jadi, kalau kata Allah tak tahu, itu cerita lain. Kita cerita tentang Allah dengar ke tidak. Allah dengar ke tidak warna-warna yang ada kat telefon ni? Allah dengar. Allah dengar tak telefon ni? Allah dengar. Telefon tu tak ada bunyi. Allah dengar. Telefon ni Allah dengar. Kalau telefon tu berbunyi, lagi-lagi lah dengar. Tak berbunyi pun Allah dengar telefon. Allah dengar warna-warna dan Allah dengar cermin-cermin yang ada ni semua Allah dengar. Tapi segi empat tepat, kita tak boleh katalah Allah dengar. Sebab segi empat tepat ni mana ada? Dia jenis sungguh, dia jenis faham-faham aja. Dalam kepala aja. Maka kita kata Allah tahu dia petak. Okay. Maknanya kita kena tentukan status tu apa dulu, baru kita nak kata Allah dengar ataupun tidak. Jadi dia kata kat sini,
lintasan hati. Zai tanya lintasan hati. Lintasan hati ni, kita kena kaji ya. Jenis ada ke tak ada? Dengan kita kaji jenis ada ke tak ada, lepas tu baru boleh kita kata Allah mendengar ataupun tidak. Maka kalau kita nak kata lintasan hati itu macam kalam apa? Nafsi ataupun bercakap dalam hati, hadisun nafsi ke apa-apa yang kita kata tu, itu adalah ada, iaitu dia memang ada. Ada, cuma tak ada bunyi. Tengok. Ada, tapi tak ada bunyi. Apa benda? Korang tak tahu sebab tak ada bunyi. Tapi ada. Maka Allah dengar. Jika dia tak ada, maka Allah tak dengar. Jika lintasan hati itu tak ada, bukan jenis ada, maka Allah tak dengar. Habis Allah tak tahu ke? Lah, tahu tu takluk ilmu. Allah mestilah tahu. Kat situ. Jadi sekarang ni, lintasan hati tu macam mana? Memang ada berlaku bahas sampai ada balas-membalas dalam media sosial. Lintasan hati ni ada ke tak ada, ataupun bercakap dalam hati lah, kita panggil niat tu ada ke tak ada. Wah, apa benda nak menegakkan sampai macam tu sekali. Sekarang ni kalau kita nak kata ada ke tak ada, kita kata ada lah, ada, maka Allah mendengar. Nah, dia ada kalam nafsi, kalam masdari lah, apa kalam-kalam, beberapa kalam tu Pak Da'i detailkan gitu gini, bahas panjang lah. Akhir sekali, lintasan hati ada. Kalau dia orang nak kata tak ada pun boleh. Bila dia kata tak ada dengan hujah-hujah dia, maka Allah tak dengar. Allah tahu hati dia, tapi Allah tak dengar. Tapi kalau kita kata lepas kita kaji gini hujah-hujah, maknanya lintasan hati tu ada, jenis ada, maka Allah dengar. Jadi kenapa kita nak bukan bergaduh, tapi agak saya pernah baca lah, baru 2 bulan kot, sebulan. Macam panas sikit. Macam dia kata, saya telah membaca satu status daripada Facebook gini mengatakan lintasan hati tu Allah tak dengar. Saya pelik. Dia balas. Saya pelik. Kerana kami mengaji gini. Bahawasanya lintasan hati tu jenis wujudi, jenis ada. Bila jenis ada, ia adalah takluk samad, maka Allah dengar. Kalau nak kata salah sekalipun, bukan salah menentukan Tuhan tadi tu. Salah menentukan, menstatuskan lintasan tadi tu jenis wujud ke jenis tak wujud. Jadi relax lah. Sekarang kita tengok, Allah, kenapalah? Hebat-hebat lah, orang hebat lah ni. Orang hebat-hebat. Orang yang ada kedudukan hebat, belajar tinggi. Tak tahulah. Relax lah. Kalau salah sekalipun dia kata, salah bukan salah menentukan ketuhanan. Salah tentang menentukan ianya wujud ataupun tidak. Tapi kaedahnya betul. Jika wujud, Allah dengar. Jika tak wujud, Allah tak dengar. Tapi Allah tahu. Tiba-tiba dia tersalah. Katalah salah. Dia kata lintasan hati itu tak ada. Maka Allah tak dengar. Betul lah dari segi kaedah. Tapi kalau kata, sebenarnya lintasan hati itu ada. Maka dia salah dalam menentukan lintasan hati itu ada ataupun tidak. Jadi relax. Relax. Baca tu tak seronok. Kita baca tak seronok. Macam cari salah pun ada. Macam, tak seronok . Okey, kita tengok pula. Macam mana dengan khayalan? Ada ke tak ada? Bukan cakap hati, khayal lah. Mimpi, berangan, khayalan. Khayal. Ada tak? Jenis wujudi tak? Cuba jawab. Cuba jawab pula. Khayalan ataupun bayangan, berangan, jadi orang kaya. Kalau dalam kartun tu dia ada macam awan tu. Kalau kartun. Jenis wujud, jenis ada ke jenis tak ada? Jenis sungguh ke? Tak boleh dinafikan dia berangan. Tapi ada tak? Jenis ada tak? Cuba. Berangan. Ada. Bayangan. Khayalan. Ya ke jenis ada? Ada. Kalau lintasan hati tu kita boleh zoom cakap bolehlah kita kata ada. Khayalan macam mana nak kata ada? Kita buat macam mana nak kasih dia ada? Macam mana? Seorang tak ni jawab, seorang jawab, itu pun jawab ada. Yang tak ada orang nak jawab yang tak ada ke? Khayalan tak ada, yang ada orang berkhayal. Khayalan tak ada. Ada khayalan, dia khayalkan. Dia memang ada. Khayal tu. Sebab tu saya kata, yang kalau cerita kartun, yang ada awan tu.
Yang tu. Kalau mimpi yang betul-betul terjadi lah. Janganlah cerita yang betul-betul terjadi dah. Kalau dah terjadi, dah ada lah. Kalau betul-betul terjadi, tu ada. Ini cerita, kalau mimpi tu susah sangat ataupun dia boleh jadi macam-macam, panjang cerita, kita jangan ambil mimpi. Kita ambil bayangan, khayalan. Saya sedang membayangkan buah apple sekarang ni. Ada tak buah apple? Orang yang berkhayal memanglah ada. Kalau tidak, siapa nak khayal kalau orang tu ada? Khayalan tak ada. Khayalan tak ada. Samalah juga dalam kes tadi. Setelah kita menentukan khayalan tu ada ataupun tidak, maka kita menentukan Allah tu mendengar khayalan kita ataupun tidak. Kalau kita salah sekalipun, bukan salah tentang ketuhanan. Salah tentang menstatuskan khayalan tu ada ataupun tidak. Jadi saya nak sebut awal-awal lah. Dia dekat fikiran. Ada ke? Dekat fikiran. Bila sebut dekat, dia tu tempat. Bila tempat, mana ada? Ada. Dia tak panggil dekat, dia panggil di fikiran. Jangan panggil dekat, di fikiran. Tapi kalau saya nak kata ada, tak apa kan, cuma salah status je. Ya, kalau ada, bila ada, tak apa. Bila kita kata khayalan tu ada, tak apa, tak ada masalah. Kita nak kiaskan dekat Allah ni. Kat situ. Bila ianya ada, kalau kita nak kata ada, aku tak kira. Aku nak kata khayalan tu ada juga. Kata kan? Kemudian bila kat situ tak kisah nak kata ada ke nak kata tak ada. Sekarang ni kita nak kait dengan Allah ni. Okey. Bila kita kata khayalan tu sebenarnya ada. Okey. Nak kait macam mana? Maka bilanya ada, Allah mendengar khayalan kita. Kalau salah pun bukan salah dekat Allah tadi tu, salah dekat menentukan status. Jadi okeylah. Allah tahu ilmu. Jangan campur dengan ilmu. Kita bincang sama bukan ilmu. Saya dah banyak kali dah sebut tadi. Ilmu Allah, semua Allah tahu. Malah benda mustahil pun Allah tahu. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dia tak ada isteri. Itu mustahil. Pun Allah tahu semua bayangan-bayangan, khayalan-khayalan. Semua Allah tahu. Yang ada pun tahu, yang tak ada pun Allah tahu. Allah tahu yang saya ni tak ada 2 orang, tak ada kembar. Allah tahu saya ni tak ada. Allah tahu apa? Seorang lagi macam saya tu tak ada kembar, tak ada. Allah tahu. Yang tak ada pun Allah tahu. Khayalan tu tak ada. Allah tahu, bak tahu settle. Bak tahu settle. Memang Allah tahu. Kita bukan nak kata tahu, kita nak kata dengar. Jadi khayalan tu bila kita dah tentukan statusnya dia ada ataupun tidak, maka bolehlah kita kata Allah dengar ke tak. Habis tu Allah tak tahu ke? Nampak tahu lagi. Tahu tu ilmu. Dia akan jadi gitu. Saya faham lah. Jadi khayalan jenis tak ada. Jenis tak ada. Orang tu ada. Khayalan tu. Macam, ada ke Apple sekarang? Tengah bayang Apple ni ada tak? Mana ada? Mana Allah tak dengar lah Apple tu. Habis tu Allah tak dengar, lemah lah. Lah Allah tahu. Takluk sifat ilmu. Habis macam mana Allah nak dengar ianya? Tak ada. Macam tadilah. Allah, yang awal-awal lagi kitab kita kata, Allah dengan dia terang dan nyata pada tiap-tiap maujud. Allah dengar tiap-tiap yang ada. Jadi kena tentu status. Jadi jangan gaduh-gaduh lah. Lepas tu tiba-tiba kata, setelah dibuat kajian, bahawasanya khayalan atau bayangan tu ada sebenarnya. Tak apalah. Kita dah salah lah dalam menentukan status. Maka Allah pun dengar khayalan. Okey. Tapi kalau saya kata, tak ada. Khayalan tak ada. Maka dia bukan takluk sama, dia bukan kena-mengena dengan sama. Itu dah. Jadi habis tu dia takluk apa ni? Khayalan tu. Takluk ilmu, iaitu Allah tahu. Habis hati ni tak. Hati ni ada. Maksudnya kata-kata hati ataupun lintasan hati ada. Lintasan hati ada. Ubah kejap. Ada. Tapi kita tak nampak memang. Kita tak nampak. Tapi dia jenis ada. Dia tak sama dengan khayalan. Gitulah. Kalau nak kata sebaliknya pun boleh. Tapi ambil kaedah tu yang penting. Dalam penentuan tu, kita tersilap. Nak buat macam mana? Tersilap penentuan ianya wujudi ataupun tidak. Jenis wujud ataupun jenis sungguh. Jenis subut. Okay. Jadi kata-kata hati termasuk pada maujudat, benda yang ada, maka Allah mendengar. Malah Allah boleh melihat. Nanti basar nanti pun sama. Allah melihat kata hati kita. Kerana itulah dalam sembahyang kena ada niat.
Niat tu lintasan hati tu lah. Niat baru sah mayang. Niat baru sah wuduk. Maknanya niat tu ada. Allah nampak niat. Allah dengar niat. Allah tahu niat. Tiga-tiga. Okay. Niat kita. Okay. Allah akal kita menerima bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Habis dah lambat tu. Fardhu ain settle dah. Kita nak apa? Nak gulung dengan dalil akal. Akal kita menerima bahawa Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah penuh dengan sifat kesempurnaan. Allah mencipta alam ini dengan sifat-sifat kesempurnaan dia. Alam dan isinya. Salah satu perkara yang terdapat dalam alam adalah bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian termasuk alam juga. Yang mana banyaknya bunyi tak dapat dihitung. Suara manusia, suara haiwan, suara angin, suara guruh, suara air mengalir, macam-macam suara. Muzik, nada, ton, irama, macam-macam ada bunyi. Adakah masuk akal sang pencipta yang mencipta berbagai-bagai, tak tahu juta bilion, banyak mana jenis bunyi ni, tiba-tiba yang mencipta bunyi tadi tu, iaitu Allah, pekak? Boleh masuk akal tak? Boleh masuk akal tak pencipta yang tak boleh mendengar, pekak, tapi dia mencipta suara yang sangat merdu? Akal, dalil akal. Adakah masuk akal? Tak masuk akal. Suara perempuan pun beza dengan suara lelaki. Sama-sama perempuan pun beza. Sama-sama lelaki pun beza. Malah kerana tu dia buat satu teknologi menggunakan suara untuk akses tempat-tempat tertentu. Sebab berbezanya suara-suara bunyi-bunyian. Tiba-tiba Allah yang mencipta bunyi tadi pekak. Cannot brain, tak mungkin. Ini dalil akal nak kata Allah itu maha mendengar. Jadi, jika Allah tidak mempunyai sifat sama, tidak mempunyai sifat sama, Allah tak ada sifat mendengar, maka Allah itu tuli, pekak. Jika Allah tuli, niscaya Allah bersifat dengan sifat-sifat kekurangan kerana tuli adalah sifat kekurangan. Jika diri sendiri pun pekak, maka ianya kurang. Macam mana dia nak buat alam ni? Yang sempurna, yang ada banyak-banyak bunyian. Jika Allah bersifat dengan kekurangan, niscaya Allah tak boleh buat alam ni. Sebab pekak ni adalah sifat kekurangan. Kalau Allah tak boleh buat alam ini, niscaya alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada adalah mustahil. Mustahil alam ni tak ada. Kerana kita duduk alam, nalah kita ni lah alam. Nyata dah adanya alam ini, tentulah Allah dah cipta alam ni, iaitu kita. Nyata daripada Allah Ta'ala mencipta alam ni, tentulah Allah bersifat dengan kesempurnaan. Nyata bila Allah bersifat dengan kesempurnaan, mestilah Allah bersifat dengan sama', iaitu mendengar. Kebanyakan kitab, dia datangkan dalil naqli. Tapi kitab kita tak ada. Iaitu Quran. Kerana dalil sama', iaitu Allah cipta alam, semua sifat-sifat dengan satu dalil, iaitu adanya alam ini, adanya alam ini, adanya alam ini. Tapi sama', basar, kalam, tiga sifat ni, dia boleh guna dalil akal, tapi dia kena tambah dengan dalil naqli, dalil Quran. Sebab boleh dipertikaikan dalil akal tadi. Tak berapa kuat connectionnya. Kerana kalau Allah pekak, boleh je buat bumi ni, boleh je buat alam ni. Kalau pekak pun boleh je. Maka didatangkan dalil naqli, wa kanallahu sami'an alima. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dah, maka Allah sendiri kata dia boleh mendengar. Tambah ayat Quran. Satu. Sedangkan sifat-sifat yang lain, contohnya qudrah, iradah, tak ada ayat Quran pun. Kita dah boleh dengan akal je dah boleh yakin Allah itu bersifat qudrah dan iradah. Allah itu kuasa dan berkehendak. Allah yang menentukan. Boleh sangat-sangat. Walaupun tanpa ayat Quran. Walaupun tanpa ayat Quran. Kan kita dah bahas panjang lebar sebelum ni. Ada 30 siri. 31 siri boleh tengok kat YouTube. Bukti bahawasanya tanpa ayat Quran pun boleh kita kata. Garanti Allah ada. Allah kuasa. Ya, Allah kuasa. Pakai ayat Quran. Tak payah pakai ayat Quran. Memang dengan otak aja boleh pakai. Boleh yakin Allah itu kuasa. Tapi sama' basar kalam, dia tambah ayat Quran. Sebab dia tak berapa kuat hujah tu.
hujah adanya alam ni. Maka tambahlah satu ayat Quran, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah sendiri kata dia mendengar, maka mendengar. Apabila diketahui oleh seseorang, bila orang tahu, dan ada kepercayaan terhadap sama' Tuhan. Bila kita dah masuk menyerap ke hati kita, Allah mendengar. Kata hati kita pun Allah mendengar. Jadi jangan kita duk berkata-kata dalam hati, kata mengumpat orang dalam hati sebab Allah dengar. Jangan duk mengumpat Allah sendiri kerana Allah dengar walaupun dalam hati. Kalau kita dah faham begitu, dia kata, bagaimana yang tersebut itu, tetaplah kepercayaan itu. Maka tetaplah akidah kita. Membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya. Barulah kita cakap elok-elok. Barulah kita cakap sebab Allah dengar. Duduk seorang pun kita cakap elok-elok. Duduk ramai-ramai pun kita cakap elok-elok. Tak cakap benda yang dilarang. Dalam hati kita pun bersangka baik. Cakap elok saja dekat hati kita. Sebab kepercayaan Allah Maha mendengar tadi. Maka terjauhlah manusia itu dengan pegangan tadi daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya ataupun hatinya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syarak. Maka tak buatlah perkara yang ditegah, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Supaya bila dia betul-betul beriman, maka dia tak buat benda tadi. Itulah bukti sebenar-benar iman. Kenapa kau tak main mengumpat-mengumpat? Allah Maha mendengar. Kenapa kau ni sangka baik, cakap baik je dalam hati tu? Sebab Allah Maha mendengar. Itulah sebenar-benar iman. Kalau kita masih lagi mengumpat bercakap seolah-olah macam Allah tak dengar, maka kita dinamakan lalai. Walaupun kita berpegang Allah Maha mendengar, tapi kita tak rasa Allah Maha mendengar. Kita buat apa-apa pun macam seolah-olah Allah tu pekak pula kita buat gitu. Pegang Allah Maha mendengar, tapi kita buat seolah-olah macam Allah tak tahu, macam Allah tak dengar. Maka nama kita lalai. Kalau kita ada pegangan itu, iaitu Allah Maha mendengar, bersuara ataupun tidak, maka kita tak berani nak buat. Kerana itulah sebenar-benar iman, dia kata dia. Jadi untuk melahirkan sifat kehambaan, hendaklah kita memahami bahawa Allah bersifat dengan sama, dengan maksud Allah dengar tanpa perlu diterjemahkan dengan maha. Untuk kita faham, kita kata Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Memang boleh, tapi sebenarnya untuk terasa dekat hati kita, jangan tambah maha. Habis tu Allah mendengar je. Habis kita tuli, kita pekak. Bila kita kata Allah Maha mendengar, seolah-olah kita ni mendengar. Seolah-olah. Tapi dengar kita tak power sangat, dengar Allah lagi power. Jadi sebenarnya yang terbaik jangan guna maha. Allah mendengar, kita pekak. Sebab tu, habis kita boleh dengar, Allah yang bagi dengar. Maknanya kita pekak lah asalnya. Allah yang bagi deria tu, Allah bagi dengar. Allah lah dengar yang hakiki. Untuk rasa. Kalau sebut maha, seolah-olah kita dengar, Allah pun dengar. Kalau sebut Allah mendengar, kita pekak. Kemudian Allah bagi. Bagi sikit. Baru kita dapat rasa seumpama kita ni pekak. Seumpama gitulah dari segi untuk merasai kehebatan Allah tu. Itu je. Habis masuk basar. Tengok minggu depan. Basar. Artinya melihat, dia sama je dengan sama. Cuma tukar sama tu kepada basar. Mendengar kepada melihat. Tukar tu je. Yang lain semua sama. Perkara maujudat sama semua. Sifat ma'ani semua sama. Bezanya yang tadi mendengar, yang ni tukar melihat. Tapi kita bahas sikit lagi. Akan datang cukup ada sejam. Wallahu a'lam. Sambung basar artinya melihat, tiada dengan biji mata. Tangguh dulu. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Inna amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.